Walaupun kita insan yang hina, insan yang banyak dosa, tetapi kita tidak putus asa untuk mendapat kemuliaan daripada Allah. Jadi salah satu cara untuk kita dimuliakan oleh Allah ialah dengan kita serius dengan ilmu dan serius dengan iman. Kerana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa Allah akan angkat derajat seseorang itu hanya dengan dua. Pertama, imannya. Yang kedua, ilmunya. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita dapat meningkatkan ilmu kita dan dapat meningkatkan iman kita dan dapat meningkatkan amalan kita insya-Allah. Pada pagi ini saya akan berkongsi dengan ibu-ibu, dengan kakak-kakak, dengan adik-adik serta sahabat-sahabat sekalian tentang korban, iaitu korban tanda cinta, ya. Korban tanda kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dikatakan sejak 1 Syawal dulu sampailah ke Zulkaidah, Zulhijjah, 3 bulan ini dikatakan bulan haji. Dan kita akan melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang terpilih, ya. Bagi mereka yang tinggal di sini disunatkan untuk melaksanakan ibadah korban, dan juga insya-Allah kita akan merayakan Hari Raya Aidil Adha, iaitu tentang pengorbanan juga. Mudah-mudahan pada pagi ini kita ulang kaji balik ilmu-ilmu yang kita tahu selama ini, insya-Allah. Mudah-mudahan selepas ini bila kita melaksanakan ibadah korban, kita berhari raya korban, dan bagi mereka yang mengerjakan haji, mereka menghajikan dengan kefahaman dan penghayatan insya-Allah. Korban daripada perkataan Arab lah, sudah dimelayukan daripada perkataan quraba. Quraba ni artinya dekat. So selalu kita kata itu sahabat qarib saya. Qarib tu sahabat dekat. Yang sahabat-sahabat lain biasa-biasa saja. Yang ni sahabat qarib saya. Qarib tu jadi bahasa Melayu jadi K pula. Sebenarnya Q. Qarib, ya. Dia kata ini qarib, sahabat qarib artinya rapat. Bila kita katakan akrab ataupun dekat, ya, macam mana ya, kita nak akrab dengan sesuatu ataupun nak akrab dengan seseorang. Ya. Bila kita nak akrab dengan sesuatu, dengan seseorang, ya, mestilah kita berbuat sesuatu yang disukai oleh orang itu. Ya. Kita disukai dengan sesuatu yang kita nak dekat itu. Subhanallah. Dalam konteks ini, apabila kita kata quraba, artinya kita nak mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak buat sesuatu perbuatan ataupun suatu sifat yang Allah sayang kepada kita. Ya, sebab itu dikatakan korban ini adalah untuk mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi korban dan cinta ini tidak dapat dipisahkan. Ya, kalau kita nak cinta, kita mesti sanggup berkorban, dan tidak ada korban, tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Betul, ya? Bila dikatakan pengorbanan, dia tentulah ada sakit sikit, pedih sikit, pahit sikit, ya. Kalau kita, contoh, kita ada duit yang banyak, berjuta-juta, kita bagikan RM10, tak sakit apa-apa. Itu bukan berkorban tu. Ya, korban itu ialah apa ada unsur penderitaan, ada unsur sakit dalam diri kita. Ya, sebab itu subhanallah, kita nak lihat apa yang perlu kita tempuh, sakit yang perlu kita tempuh, pedih yang patut kita tempuh untuk mendapat kemanisan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kali ini kita nak lihat korban ini di sudut ibrah dia. Ibrah bukan hanya semata-mata sejarah, tapi ibrah. Ibrah ni kita mengaitkan sesuatu yang telah berlaku dalam sejarah dengan realiti yang sedang kita hadapi hari ini. Jadi bila kita baca kisah Nabi Ibrahim AS mengorbankan Ismail, ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim AS di padang pasir yang kontang, kita tidak baca begitu saja.
tetapi kita akan cuba kaitkan dengan realiti kita sebagai isteri, realiti kita sebagai ibu, realiti kita sebagai anggota masyarakat, supaya keperitan dan kepedihan yang pernah dirasai oleh ikon-ikon cinta Allah ini, ya, dapat kita lalui. Sebab itu dikatakan ibrah. Ibrah itu mengaitkan sesuatu dengan sesuatu. Dalam konteks ini kita nak kaitkan sesuatu yang berlaku dalam sejarah, kita nak kaitkan dengan realiti kehidupan yang kita lihat pada masa kini, insya-Allah, yang kita lalui masa kini. Artinya sejarah pengorbanan ni kita nak ulang balik. Ya, mungkin setting dia berbeza, mungkin tak ada padang pasir lagi macam Siti Hajar. Ya, mungkin kita tak perlu lagi untuk sembelih anak kita, ya, dan seperti mana Nabi Ibrahim. Tetapi apakah, ya, perkara-perkara yang perlu kita korbankan supaya kita boleh ulang semula, ya, orang-orang yang berjaya mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk kita berjaya, kita kena tiru orang yang berjaya. Untuk kita berjaya, kena tiru teladani orang yang berjaya. Ya? Sebab itu kalau kita nak berjaya seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nak berjaya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita nak berjaya seperti Siti Hajar alaihissalam, kita kena melalui korban ini. Kita kena melalui jalan dia, track ini, insya-Allah. Subhanallah, apa saja bermula daripada ilmu. Apa saja bermula daripada ilmu. Selalu saya ingatkan, ilmu itu imam, manakala amal itu adalah makmumnya. Jadi nanti dalam peristiwa kita nak berkorban nanti, ya, pada hari-hari tasyrik nanti, ya, 11, 12, 13 Zulhijjah, bermula daripada hari raya korban selepas ini. Jadi kita tidak hanya melihat binatang korban, sembelih, lapah lembu, bagi-bagi, kemudian bagi kepada orang miskin, orang ini, kemudian buat sup, makan sama-sama. Bukan itu kita lihat. Kita nak melihat sesuatu yang lebih tersirat, yang lebih dekat, yang lebih menyentuh hati kita tentang ibadah korban ini, insya-Allah. Baik. Sebab apa? Islam ni selalu amalan-amalan dia dah jadi ritual. Ritual apa? Rutin. Bila tiba bulan haji, kita pergi haji. Bila tiba hari raya korban, kita korban. Tetapi dia jadi ritual agama yang tidak membina spiritual kita. Boleh faham, ya? Ritual agama ini mesti bila kita amalkan, mesti kita faham, kita ada penghayatan, baru dia menumbuhkan nilai-nilai spiritual. Timbul sifat sabar, timbul sifat cinta, timbul sifat sangka baik. Itu nilai-nilai spiritual ataupun integriti dalam diri kita. Jadi sekarang ibadah-ibadah ritual kita hanya terbatas kepada itu saja. Soal teknikal dan mekanikal semata-mata. Tapi tidak membangunkan nilai-nilai dalam hati kita dan tidak berkesan kepada nilai-nilai sosial kita. Ya, dah banyak kali kita berkorban, contoh, tetapi masih sombong juga dengan orang miskin, contoh. Dah banyak kita berkorban, tak jadi pemaaf juga dengan jiran. Dah banyak juga kita berkorban, tapi masih tak hormat dengan suami, tak taat dengan suami. Kenapa? Kita berkorban, itu ritual, tidak membina sifat spiritual dan tidak ada kesan dengan sosial kita, hubungan kita dengan manusia. Saya katakan, ya, korban, subhanallah, ya, adalah soal kita dengan Allah. Allah yang wajibkan kita berkorban. Tetapi yang Allah cari, yang Allah minta, bukan daging dan darah itu. Tetapi yang akan sampai kepada Allah ialah taqwa. Tetapi daging korban itu kita kena bagikan kepada manusia. Ini penting. Jadi hablum minallah yang menegak, hablum minan nas yang merentas, dia sangat berkait rapat dalam soal ini, insya-Allah. Baik, sebab itu kita tengok selalu saya ulang-ulangkan dengan perkataan yang selalu, ya, insya-Allah saya ingin masyarakat faham, iaitu bezanya antara
alim ritual dengan alim sosial. Alim ritual dengan alim sosial. Contoh, ya, kalau kita pergi mengerjakan haji, ketika kita tawaf, betul, disunatkan untuk kita mengucup Hajarul Aswad. Sunat kalau kita dapat, ya, sehingga subhanallah, sebab apa Rasulullah SAW mengucup Hajarul Aswad. Dan Sayyidina Umar kata, kalau aku tidak melihat Rasulullah mengucup Hajarul Aswad, aku tidak akan kucup. Ya, maksudnya dia melaksanakan kucup ataupun dia mengucup atau mencium Hajarul Aswad tu kerana nak menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya sunat kalau dapat. Jadi itu soal ritual, betul. Tetapi kita lihat sekarang betapa ramai orang yang berebut-rebut untuk mencium Hajarul Aswad sehingga mengorbankan nilai-nilai sosial. Sampai orang kata dengan siku, dengan tumbuk, dengan menolak, kadang-kadang nak sampai Hajarul Aswad tu, ya, bergaduh-gaduh, subhanallah, ya, bertolak-tolak, ya. Jadi itu mengorbankan, dia kata, nilai-nilai sosial kita, ya. Kalau begitu, kita mesti kata kita tidak faham maksud, ya, yang dikatakan ibadah ritual tadi, mesti kita ada kasih sayang dengan manusia. Sehingga, cuba contoh, ya, kalau kita tak dapat cium Hajarul Aswad pun tak apa, istilam daripada jauh, istilam, ya. Bismillahi Allahu Akbar, kita cium. Orang kata begitu je. Sebab yang lebih penting, kita menjaga perhubungan antara manusia. Contoh. Yang kedua, apabila kita sujud dalam solat berjamaah, orang lelaki, ya, dia punya kedudukan tangan macam mana? Kena kembangkan. Betul, kena kembang. Orang perempuan kena tutup. Sifat perempuan kena tutup masa sujud, betul. Orang lelaki kena kembangkan. Tetapi dalam solat berjamaah, kita kena kecilkan. Jangan macam ni sehingga mengganggu. Ingat, ya. Jadi Islam sangat mementingkan nilai-nilai sosial ini. Sehingga kalau kita makan makanan yang berbau dalam konteks ini, dulu ialah bawang putih yang berbau. Sekarang durian dan sebangsa dengannya, senilai dengannya. Jangan kita datangi masjid. Kerana masjid adalah hak bersama kita. Boleh faham maksud saya? InsyaAllah. Baik, sekarang sebelum kita bincang korban, kita bincang cinta dulu. Sebab cinta, faham cinta, baru datang keinginan dan kegairahan untuk berkorban. Kalau tak faham cinta, pengorbanan jadi kosong. Hanya semata-mata, saya katakan tadi, tidak ada penghayatan dan tidak ada kefahaman. Cinta yang kita nak bincang ialah cinta Allah. Saya katakan, peri pentingnya cinta ini sehingga di dalam Al-Quran 80 kali disebut kalimah cinta. Lebih 80. Ya? Dan tentulah di dalam Al-Quran ada menyebut tentang cinta Allah, cinta Rasulullah, ya, dan cinta sesama manusia. Ini yang dikatakan, baik, ya. Bila kita dapat cinta Allah, kita akan dapat segala-galanya. Kalau kita dapat cinta Allah, kita akan dapat segala-galanya. Tapi kalau kita hilang cinta Allah, kita akan hilang segala-galanya. Walaupun kita ada harta, walaupun kita ada manusia lain yang mencintai kita. Hilang segala-galanya. Sebab itu, kita perlu memburu, dengar, ya, cinta yang pertama dan cinta yang utama. Cinta pertama kita apa dia? Kalau tanya kakak-kakak ataupun ibu-ibu, mesti imbau balik cinta pertama dulu, ya. Cinta pertama kita bukan dengan manusia. Cinta pertama kita dengan Allah. Sebab kita sebelum datang ke alam dunia, kita ada di alam roh. Di alam roh itu tidak ada jasad. Cuma roh tu sangat kenal Allah. Dan bila sangat kenal Allah, dia sangat mencintai Allah. Dirakamkan di dalam Al-Quran, pertanyaan Allah bila roh diciptakan, alastu bi rabbikum,
Qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu? Kata Allah. Ya, kami naik saksi. Kami menyaksikan. Ya, jadi artinya waktu itu roh kita semua ni sangat kenal Allah. Dan bila kenal mesti jatuh cinta. Sebab sejauh mana seseorang boleh mencintai seseorang yang lain, dalam konteks ini seseorang itu boleh mencintai Allah sejauh mana dia kenal Allah. Jadi di alam roh kita sangat kenal Allah. Itulah cinta pertama kita. Cuma apabila kita turun ke dunia ini, dilahirkan, waktu itu kita diganggu dengan cinta-cinta yang lain yang kita akan sebutkan nanti. Ya, subhanallah. Ya. Jadi penting cinta ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk berdoa dengan satu doa, ya, kalau kita dapat dalam bahasa Arab bagus, kalau tidak pun dalam bahasa Melayu pun juga. Ya, selalu juga, ya, dalam situasi ini saya mengingatkan kembali apa yang telah kita katakan dahulu. Ya Allah, bunyi doanya, ya, ya Allah, aku memohon cinta-Mu, cinta Allah. Yang kita nak betul-betul nak cinta Allah. Ya. Yang kedua, aku memohon cinta orang yang mencintai-Mu. Tadi nombor satu tu cinta Allah. Yang kedua, orang yang mencintai-Mu, ini cinta kerana Allah. Jadi jangan kita mendahului cinta kerana Allah dengan cinta Allah. Boleh faham, ya? Contoh, seorang tu apabila dia bercakap pada isteri dia, apabila dia bercakap kepada suami dia ataupun dia isteri, saya cinta abang kerana Allah. Betul? Kalau dia kata cinta abang kerana Allah, cinta suami kerana Allah, tapi tak jaga solat, tak jaga-jaga yang lain, artinya dia tidak cinta Allah. Dia cuma cintakan kita. Boleh faham, ya? Jadi artinya dalam keadaan ini, ya, nombor satu cinta Allah dulu. Barulah boleh bercinta. Pertama cinta Allah, barulah yang kedua cinta kerana Allah. Tak mungkin datang cinta kerana Allah kalau tidak ada cinta Allah. Boleh faham, ya? Dan siapa yang paling, ya, kita nak cinta orang yang mencintai Allah? Tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling mencintai Allah. Sehingga katakan dalam Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya, qul in kuntum tuhibbunallah, ya, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau benar kamu nak mencintai Allah, mesti mencintai aku, iaitu Rasulullah. Dan barulah kita dicintai oleh Allah. Jadi ini yang pertama. Kemudian datanglah cinta-cinta orang yang mencintai Allah. Ulama contohnya, orang yang dekat dengan Allah, para awliya, wali-wali Allah, betul? Orang-orang yang dekat dengan Allah, orang ni cinta Allah. Kita nak cinta orang yang mencintai Allah tu. Boleh faham maksud saya? Dan kita mengharap orang-orang yang rapat dengan kita pun adalah orang yang mencintai Allah. Siapa? Suami kita. Siapa? Anak-anak kita. Saya lihat suami belum lagi nampak macam orang cinta Allah. Sembahyang subuh pun saya kena kejutkan. Saya nampak anak saya sekarang macam liar gitu. Doakan supaya suami kita adalah suami yang mencintai Allah. Doakan anak-anak kita supaya anak-anak kita mencintai Allah. Barulah insya-Allah kita dapat cinta mereka itu. Ini dua. Yang ketiga, kita minta cinta segala sesuatu yang dapat membawa kita kepada cinta Allah. Kalau tadi, pertama Allah, yang kedua manusia, yang ini dah benda ataupun perbuatan ataupun kerja buat. Boleh faham, Tadi tu manusia lah. Yang mula cinta Allah, kemudian cinta orang yang mencintai Allah, itu manusia. Yang ketiga ni, segala sesuatu yang dapat membawa kita kepada cinta Allah. Contohnya, perbuatan. Kita hadir dalam majlis ilmu. Perbuatan, kita membaca Al-Quran.
Perbuatan kalau kita pergi mengerjakan haji, tawaf, sa'i, ya, melontar, itu semua perbuatan-perbuatan. Perbuatan bangun sahur, perbuatan puasa, semua perkara-perkara yang dapat. Dan jangan lupa bekerja juga satu ibadah. Bekerja satu ibadah. Melaksanakan tugas kita sebagai suri rumah juga satu ibadah. Yang kita harap kita memasak, kita membasuh, kita melayan anak-anak, kita membersih rumah, itu juga amalan-amalan yang boleh membawa kepada cinta Allah. Boleh faham maksud saya? Wah, indahlah kalau gitu. Segalanya. Kita sapu rumah, contoh. Allah suka pada kebersihan. Orang beriman adalah orang yang bersih. Bersih daripada najis, bersih daripada kotoran, bersih daripada... Contoh. Okey, kita sembur rumah kita dengan minyak wangi ataupun bau yang harum. Betul ke? Rasulullah suka pada yang wangi. Itu juga boleh membawa kita. Memasak kita. Apa saja yang kita buat, bila kita kaitkan dengan Allah, bila kaitkan dengan Rasul, bila kita kaitkan dengan ibadah, itu boleh membawa kita kepada cinta Allah. Boleh, Jadi luas. Subhanallah. Kenapa kita perlu cinta Allah? Tadi saya dah jawab. Dalam 1, 2, 3, kita dulukan nombor 1. Sebab kalau kita dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3, kita dapat. Boleh faham sekali, Apa nombor 1? Cinta Allah. Nombor 2, cinta orang yang mencintai Allah. Nombor 3, cinta segala sesuatu yang membawa cinta Allah. Betul. Kita dapat nombor 1, yang lain tu mudah. Sebab apa? Sebab ada hadis dalam riwayat Bukhari yang panjang tentang apabila seorang itu sudah mencintai Allah. Allah dah cinta dia dan dia cinta Allah. Apa yang Allah buat? Bila seorang tu Allah dah cinta, Allah akan menyuruh malaikat Jibril supaya menyeru kepada semua manusia agar mencintai orang itu. Boleh faham maksud saya? Jadi kalau kita dah dapat cinta Allah, malaikat Jibril menyeru manusia-manusia lain supaya mencintai kita. InsyaAllah. Jadi kita tengok nanti bagaimana ikon cinta yang saya akan bincangkan nanti. Bagaimana perkara ini terjadi. Subhanallah. Sebenarnya, kita mencintai sesuatu tu apabila keinginan fitrah kita ada pada apa yang kita nak, yang kita cintai. Contoh, saya nak tanya, dalam hidup kita nak tak kita disayangi dan dikasihi? Nak. Kasih sayang adalah fitrah manusia. Betul? Semua orang nak kasih sayang. Yang kedua, kalau kita rasa dizalimi dan dianiaya, kita nak tak kita diberi keadilan dan diberi pembelaan? Kita nak. Betul? Kalau kita dikecam dalam media sosial, contoh, kita nak kita dibela. Ada orang bela kita sebab kita rasa kita dianiaya dan dizalimi. Kita nak. Kita nak tak kaya? Kita nak kecukupan. Kita nak kaya. Tak salah nak jadi kaya. Dengan syarat, betul kita gunakan kekayaan itu untuk jadi hamba Allah dan jadi khalifah yang memberi kebaikan kepada orang lain. Tak ada masalah. Kita nak kaya, kita nak kaya. Kita nak kecukupan, kita nak kecukupan. Kita nak tak kita dapat dilindungi daripada mara bahaya? Dilindungi daripada musuh. Nak. Apa yang kita nak tadi, apa yang kita inginkan tadi daripada yang saya sebut tadi, nakkan dikasihi, disayangi, pembelaan daripada kezaliman, kaya, semua ada pada Allah. Semua ada pada Allah. Contohnya, kalau kita nak kasih sayang, nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Sebab itu ketika manusia merintih, dia nak kasih sayang, dia nakkan cinta, artinya dia merintih juga kepada Allah. Kerana itu. Kalau kita dah tua-tua macam ni, misalnya kata, dulu masa kita muda,
Kita boleh berbuat banyak pada anak-anak kita. Sekarang nak masak pun dah tak boleh. Kadang-kadang dah tua, betul kan? Dah tak larat ini. Macam kita rasa macam tidak dihargai dan disayangi. Kalau kita rapat dengan masjid, kita rapat dengan majlis ilmu, Alhamdulillah, kita baca Quran. Kalau kita buat amalan-amalan yang lain, kita tak sakit jiwa. Tapi kalau kita dah masuk tua, tak rapat dengan Allah, tak rapat dengan masjid, tak rapat dengan majlis ilmu, waktu itu kita akan menderita. Seolah-olah kita dipinggirkan oleh anak-anak kita. Anak tak sebut lagi nama kita. Orang lain tak sebut apa, kita sebut seolah-olah sudah hilang fungsi di dalam keluarga. Betul tak? Tak macam dulu lagi. Tapi kalau kita insya-Allah menyayangi Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah tidak pernah meminggir. Allah sentiasa hampir. Yang kedua, contoh kita dizalimi, dianiaya. Subhanallah, ramai orang yang taat pada suami, yang beri segala-galanya untuk suami, berkorban, tetapi tidak dapat pembelaan daripada suami. Tidak ada keadilan bagi suami. Betul? Waktu kita sama-sama susah dulu, dia akrab dengan kita. Tapi bila dia senang, dia tinggalkan kita. Waktu tu kita nak apa? Keadilan. Sebab tu Allah namanya Al-Adlu. Allah Maha Adil. Saya katakan. Kalau kita nak kaya, Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah akan cukupkan segala apa yang kita nak. Jadi artinya kalau kita merintih, jiwa kita merintih nakkan apa-apa yang saya sebutkan, keinginan manusia, fitrah manusia ada pada Allah. Sebab itu mintalah pada Allah, kita akan dapat segala. Ini penting. Contoh, kalau kita tengok, apa yang berlaku pada Siti Hajar alaihissalam. Betul? Siti Hajar alaihissalam, isteri kedua kepada Nabi Ibrahim. Berbanding dengan Siti Sarah. Saya nak tanya, mana yang cantik? Siti Sarah ke Siti Hajar? Siti Sarah. Siti Sarah sangat cantik. Sangat rupawan. Siti Hajar ini dulu sebelumnya ia hamba abdi saja. Kulitnya hitam. Tapi apabila dia mengandung dan melahirkan Ismail, subhanallah, kecemburuan antara kedua ini menyebabkan Allah memerintahkan, tapi itu nak jadi sebab, tapi ada hikmah. Allah minta Siti Hajar ditinggalkan jauh daripada Palestin pergi ke Mekah sekarang. Kalau pergi Mekah sekarang tak ada masalah. Betul. Semua ada. Apa yang tak ada? Betul. Dulu kering kontang. Waktu Ibrahim AS, Nabi Ibrahim AS meninggalkan Siti Hajar dan tak paling belakang. Siti Hajar berlari-lari pegang tali unta ataupun tali kuda. Semua ni kerana Allah, bang. Tanya, macam itu je. Semua ni kerana Allah. Ketika Nabi Ibrahim kata semua ini perintah Allah, lepas balik, redha. Betul. Sebab kalau yang perintah Allah, ini dia kata cinta Allah, Allah akan bagi segala-galanya. Itu penting. Boleh faham Ini penting dalam hidup kita. Jadi ketika kita ditinggalkan, kadang-kadang suami, kadang-kadang anak-anak, betul kan? Jadi waktu kita sunyi tu dia ada sindrom apa? Emptiness. Jadi kosong kan? Waktu tu tak kosong. Allah ada. Aku nak teladi macam mana? Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh Ibrahim di padang kontang. Ini perintah Allah. Ini ujian Allah atas aku. Aku terima. Aku hamba. Ini penting. Kemudian tengok Siti Hajar. Mustahil tak? Kalau kita fikir dengan otak kita, memang mustahil. Dan kita jangan kata kejamnya Ibrahim. Dia setengah tu. Kejamnya Nabi Ibrahim. Saya nak tanya, perasaan saya selalu menjiwai perasaan perempuan. Perempuan merasai tak perasaan lelaki? Anda perasaan suami. Dalam konteks ini, semua orang dapat menghayati Siti Hajar. Kesian, tinggal seorang, kemudian dengan anak yang masih kecil, kering kontang. Semua orang menjiwai apa yang dirasai oleh Siti Hajar.
Boleh tak kita menjiwai juga apa yang dirasai oleh Nabi Ibrahim? Anda meninggalkan kadang-kadang lebih sedih daripada yang ditinggalkan. Yang meninggalkan kadang-kadang lebih sedih daripada siapa yang ditinggalkan. Betul. Terutamanya orang lelaki. Ya? Sebab, subhanallah, tentulah Nabi Ibrahim adalah suami yang bertanggungjawab. Suami yang mencintai anak dan isterinya. Tetapi kenapa dia tega untuk meninggalkan segala-galanya? Kerana Allah juga, betul? Jadi perpisahan ni kerana Allah. Boleh faham ya? Bertemu dan berpisah kerana Allah. Bila bertemu dan berpisah kerana Allah, ya, bertemu tidak jemu, berpisah tidak gelisah. Boleh faham? Ini kata-kata ya. Bila kita bercinta kerana Allah, bila kita bertemu kerana Allah, bertemu tidak jemu, berpisah tidak gelisah. Kita lain dengan suami, bertemu jemu. Apa, tak ada, asyik ada rumah je, selalu tak ada rumah. Sebab apa saya katakan macam ni? Masa PKP dulu kan kita terkurung dalam rumah. Betul kan? Sepatutnya makin akrab cinta. Tetapi dalam tempoh PKP itulah penceraian paling banyak. Jemu. Bertemu jemu. Bertemu jemu. Tiba-tiba suami kita pergi musafir. Ya, seminggu je dah gelisah. Betul? Macam mana orang tua ni, ya? Masa tak ada, masa tak ada dirindui, masa ada bergaduh. Subhanallah. Ini sebab bukan cerita, no. Sebab hakikatnya, cuba tengok ya, cuba hakikatnya, kadang-kadang orang hanya mengaku cinta pada seorang, sebenarnya dia mencintai diri dia sendiri. Itu je. Ramai orang mengaku, aku cinta kamu, aku sayang kamu, tetapi bukan kerana kamu, tetapi aku cinta kamu kerana aku. Boleh faham ya? Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Hub kata, cinta Allah lah cinta yang paling suci dan paling murni. Kalau kita cinta pada anak, kita harap anak tu menghiburkan kita, anak tu akan mendoakan kita, manfaatnya pada kita, betul? Kita pada cinta isteri dah melamatkan kita daripada zina, isteri dah melayan kita, dah menjaga itu, kita cinta pada isteri. Kita cinta pada suami kerana suami melindungi kita, kerana suami menjaga sara hidup kita dan memberi kasih sayang pada kita. Ada manfaat pada kita, betul tak? Kita cinta anak, ada manfaat anak pada kita. Kita cinta suami, ada manfaat suami kepada kita. Kita cinta isteri, ada manfaat isteri kepada kita. Cinta Allah, Allah ada dapat manfaat kepada kita? Tak, Allah tidak ada. Allah terkaya. Allah tidak memerlukan makhluk. Makhluk yang memerlukan Allah. Sebab itu bila Allah cinta makhluk, itulah cinta sejati. Itulah cinta murni. Boleh faham? Cinta jangan kita mencintai orang yang tak mencintai kita. Saya tak tahulah. Masih ingat lagi tak dulu? Masa kita dulu tahun 7 bulan, SS tau. SS ni apa? Syok sendiri. Betul? Kita cinta orang tak cinta kita. Itu yang menderita, betul tak? Tapi Allah mencintai kita dan Allah tidak mahu matlamat kita. Ibadah kita, solat kita, manfaatnya untuk kita. Mengapa kita tidak mencintai Allah? Sebab bila kita mencintai Allah, pasti berbalas. Tak ada SS. Tetapi bila anaknya Ismail dalam keadaan yang nak lapar dah, subhanallah, kita tahu cerita ini. Kita ulang, bukannya kita ulang ni bukan majlis ilmu, bukan nak bagi tahu, tetapi nak mengingatkan, betul tak? Lari daripada Safa, pergi Marwah, tengok keadaan, lepas tu turun lagi, sampai ke dekat-dekat sini dia nampak macam tergenang air, lagi laju, tu sampai lampu hijau tu kita speed, kan? Pergi. Subhanallah, dengar walaupun keyakinan Siti Hajar kepada Allah 100%, walaupun sangka baik kepada suaminya oleh Siti Hajar 100%, tapi tidak menghalang dia berusaha. Sebab tu tawakal mesti berbekal. Tawakal mesti berbekal. Ya. Siti Hajar tawakal kepada Allah, betul. Sebab tu dia sanggup tinggal di padang pasir tanpa bekalan apa-apa. Tawakal kepada Allah, betul. Tetapi dia berbekal. Berbekal artinya apa? Berbekal kerana usaha. Lari juga. Tak ada, tunggu je. Mana air ni? Tak datang-datang.
Betul, tak lari. Tengok, tempuh asbab-asbab. Ini dia kata, tawakal mesti berbekal. Apa saja kita nak buat. Akhirnya malaikat memegang kaki Nabi Ismail dan menghentak-hentak keluar air itu. Ini balasan orang yang bertakwa. Sebab itu, ibu-ibu, kakak-kakak yang dikasihi, kalau kita berusaha, dengar ya, berusaha tu namanya ikhtiar. Kan ikhtiar. Ikhtiar tu daripada perkataan Arab juga, ikhtiar. Usaha ikhtiar, selalu kita katakan. Ikhtiar tu daripada perkataan khair. Khair artinya baik. Walaupun kita berusaha, itu dituntut oleh Allah. Tetapi usaha kita tidak memberi bekas. Seperti Hajar, Siti Hajar, dia lagi-lagi dapat air tak? Tak memberi bekas. Tetapi itu diperintahkan. Tapi yang memberi bekas apa? Allah juga. Iaitu keluar air daripada tempat yang tidak disangka. Dia pergi jauh tu. Pergi sana, pergi sini tu 3 km, jumlah sa'i tu lebih kurang 3.5 km. Boleh faham ya? 3.5 km. Jumlah 7 tu. Jadi bayangkan pergi ini lebih kurang 500 meter. 500 meter daripada Safa Marwah. Safa Marwah 500 meter 7 kali lebih kurang 3.5 ataupun 4 kilometer. Akhirnya tak hasil air di situ, tapi dekat aja. Dekat je. Dekat tempat kaki anak dia. Boleh faham ya? Itu yang dikatakan takwa. Bila ada takwa. Bila ada cinta, mesti ada takwa. Bila ada cinta, mesti ada takwa. Bila ada takwa, mesti ada tawakal. 3. Cinta, takwa, tawakal. Dan bila ada ketiga-tiganya, Allah boleh selesaikan masalah kita mengikut jalan yang kita tidak fikirkan. Berlakulah seperti mana janji Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa yang orang-orang yang benar-benar, ya, kalau may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, ya, Allah akan bagi dia jalan keluar. Allah akan bagi solution. Walaupun kadang-kadang dia buntu. Tapi buntu bukan dia buntu dia macam ni. Buntu memang buntu tapi terus berusaha. Boleh faham maksud saya? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Akhirnya Allah bagi rezeki mengikut jalan yang dia tidak sangka-sangka. Jadi apa masalah kita kaum ibu sekarang? Apa masalah kita? Boleh tak kita belajar daripada Siti Hajar? Ada tak part-part yang kita boleh belajar daripada Siti Hajar? Betul. Ya. Saya boleh jadi Siti Hajar tapi suami mestilah jadi macam Nabi Ibrahim. Kalau macam tu habis cerita. Saya nak katakan kita boleh jadi Siti Hajar walaupun suami kita tak seperti Nabi Ibrahim. Bolehlah sabar sebab Nabi Ibrahim pun tinggal kerana Allah. Ni dia tinggal kerana yang lain-lain. Betul? Pegang steering suami. Bang nak keluar kerana Allah atau tidak? Betul? Tak apa. Walaupun dia tak seperti Ismail, tapi itu tidak menghalang kita jadi Siti Hajar. Betul? Tak apa. Hakikatnya waktu tu kita tak pandang suami, tetapi yang kita lihat perlakuan suami itu izin juga berlaku daripada Allah. Jangan lihat asbab, tetapi lihat musababil asbab. Kalau itu sudah ditakdirkan kepada kita, terima. Ini berlaku pada kita. Sabar. Kalau tak sabar pun kena juga, betul? Betul. Lebih baik sabar. Lebih baik kaitkan dengan Allah. Ini penting. Subhanallah. Jadi jalan keluar Allah bagi. Jadi kita kena betul-betul bila berlaku apa ujian dalam rumah tangga sekarang ni, kenangkan Siti Hajar. Tak cukup. Keperluan rumah tak cukup. Betul? Siti Hajar tak ada langsung. Aku boleh. Dalam rumah kita katakan contoh dalam rumah tangga kita, misalnya kata kadang-kadang kita ditinggalkan ataupun tak ada orang peduli. Tak apa. Aku pernah, Siti Hajar pernah dalam keadaan macam ini. Inilah yang dikatakan ibrah.
iaitu kita ambil sifat-sifat Siti Hajar itu, walaupun setting suasana dah berbeza, tapi sifat-sifat itu tetap sama. Jangan tidak memahami Al-Quran. Bila Al-Quran ajar kita, ya, seperti mana Nabi Ismail apabila Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, aku bermimpi ini untuk menyembelih satajiduni insya-Allah minas sabirin. Itu jawapan kepada Nabi Ismail apabila ayahnya nak sembelih. Apa dia kata? Satajiduni insya-Allah minas sabirin. InsyaAllah engkau akan lihat aku di kalangan orang yang sabar. Betul tak? Inilah yang kita perlu keluar daripada mulut kita. Apabila berdepan dengan ini, perkataan yang diluahkan oleh Nabi Ismail tu, kita luah pula ketika kita berdepan dengan situasi kita. Satajudini insyaAllah minas sabirin. Aku akan jadi orang yang sabar insyaAllah. Aku jadi orang yang sabar. Suami kita kata, abang akan tinggalkan ni kerana nak buat begini. InsyaAllah bang, saya jadi orang yang sabar. Mudah-mudahan. Anak kita buat perangai, buat macam masalah-masalah. InsyaAllah aku menjadi orang yang sabar. Katakan ini. Barulah kita menghayati korban tadi. Ini puluh-puluh ekor dah korban. Tapi tak ada pengajaran daripada korban tu apabila kita berdepan dengan realiti. Sebab korban jadi ritual. Dia tidak membina sifat spiritual. Kita juga ada Ismail dalam hidup kita. Ismail tu apa? Lambang kesayangan, kecintaan. Bayangkan, saya shortcut kuliah ini. Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS pernah diuji dengan bapanya, betul? Bapa Nabi Ibrahim siapa? Ya, bukan penyembah berhala. Ya, pembuat berhala. Artinya lebih tinggi lah. Boleh faham? Pengukir berhala. Dia lawan. Tapi lawan dengan lemah lembut. Ya? Dalam Quran digunakan komunikasi, ya, Nabi Ibrahim kepada ayahnya, komunikasi yang lembut. Ayahnya Azar kepada Nabi Ibrahim kasar. Ini penting kita faham. Kebenaran perlukan kelembutan dalam penyampaian. Kebenaran perlukan kelembutan dalam penyampaian. Ya? Tegas. Bukan berarti keras. Jadi, bertentangan dengan bapanya. Ujian tak? Ujian. Cuba bayangkan. Kita, anak, sering ke surau, ke masjid, betul? Bapa, kaki judi. Bapa, kaki botol. Betul? Dan terkenal di taman tu. Bapa kita macam tu. Kita macam ni. Agak-agak ujian tak? Ujian. Nabi Ibrahim diuji begitu. Berdepan dengan ayahnya. Okey, satu. Dah hadapan dengan ayah, semua sama. Berdepan pula dengan raja, penguasa. Ya? Habis semua berhala kita tahu kan. Berdepan tadi, berdepan dengan ayah. Sekarang berdepan dengan penguasa. Okey. Berhala-berhala semua dirobohkan. Dipecahkan berhala. Tapi kemudian Allah uji. Tinggalkan isteri dan anak di padang pasir. Ujian lagi, betul tak? Ya? Jadi Nabi Ibrahim ni ujian demi ujian daripada ayahnya, kemudian daripada pemerintah waktu itu, kemudian tinggalkan isteri. Nak sangat anak, betul tak? Sebab itu punca Siti Sarah meminta Siti Hajar berkahwin dengan Nabi Ibrahim adalah nak dapat zuriat. Dua pasangan ini, suami isteri ini, inginkan zuriat, betul tak? Dah dapat zuriat Nabi Ismail. Dah terpisah sekian lama. Balik anak dah besar. Betul Anak dah besar. Dah remaja. Dah boleh tolong. Sebab tu bila buat Kaabah tu, dia dengan Ismail dah besar. Dalam keadaan itu tiba-tiba suruh sembelih. Subhanallah. Saya nak tanya anda, mana yang lebih sukar dihadapi oleh Nabi Ibrahim? Ketika memecahkan berhala ke?
ataupun menyembelih anaknya sendiri. Berhala menyembelih kebencian. Anak sendiri Ismail menyembelih kecintaan. Betul? Yang mana yang lebih terasa di hati? Tentulah menyembelih anak, betul. Sebab itu ya, korban ini penting dan korban itu mesti mengorbankan, ambil ya, perasaan kita. Ramai orang yang berkorban harta, ramai orang boleh berkorban masa, ramai orang boleh berkorban harta benda, tetapi sukar untuk mengorbankan apa? Perasaan. Apa yang menjadi hijab kita dengan Allah selama ni? Cemburu mungkin. Prasangka, betul. Cinta kita, betul. Apa yang menyebabkan Allah cemburu pada kita? Itulah Ismail kita. Dan itulah yang perlu kita sembelih dalam hidup kita. Ya, itulah. Apa Ismailmu, wahai ibu? Apa Ismail kita? Ya? Yang itulah yang perlu kita korbankan kalau dia menghalang cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini setakat nak korbankan RM900 satu bahagian korban, setakat nak korbankan RM6,800 satu ekor korban, bagi orang jutawan tak ada masalah lah, betul? Tak ada masalah. Tak tercetus perasaan apa lah. RM900. Kalau di tempat saya RM750. Satu bahagian korban. Wah, bila dah bagi korban tu rasa macam dah besar sangat dah. Padahal tak ada apa-apa pun, perasaan tak ada apa. Tak ada betul. Itu pun lain pula. Tulang dengan ekor mesti bagi saya. Dia ada sekarang ada satu apa? Borang tau. Korban ini. Lepas tu di bawah ada ulasan sikit. Perlu apa yang perlu ini? Kena sebut tu. Daging ke tulang. Kalau daging, daging mana? Batang pinang. Kena tik kat situ. Subhanallah. Dah korban pun nak juga lagi. Tak salah dari fiqh kita boleh makan. Betul. Kita raikan. Betul. Tapi sampai kita nak. Sampai gitu. Kalau dah teruk sangat. Nak juga makan. Ambil lah 750 ataupun 800. Beli daging. Makan sendiri kat rumah. Tak payah korban. Betul kita memang nak bagi. Subhanallah, ya. Jadi mana-mana perasaan kita. Jadi kalau begitu, subhanallah, jauh kita daripada Siti Hajar tadi. Kita berdepan dengan masalah dalam rumah tangga. Larilah daripada Safa dan Marwah. Usahalah. Dalam rumah tangga kita, jangan kita tunggu saja. Apa yang kita perlu perbuat? Okey, anak kita ada masalah macam ni. Kita kena belajar ilmu parenting. Buat cara macam ni, buat cara macam ni, buat cara macam ni. Tak berjaya, buat lagi, buat lagi. Itulah Safa dan Marwah kita, betul faham? Pergi, sekali, pergi sekali lagi. Cuba, tak berjaya, cuba lagi. Sebab setiap percubaan itu, kalau kita buat kerana Allah, pahala. Ini penting. Ya, subhanallah, kita harap. Ya. Jadi setiap cinta perlukan pengorbanan. Setiap pengorbanan ada kesakitan. Ada sakit. Kalau tak sakit, bukan nama korban. Jadi setiap kita, ada tak sakit ni? Bukan sakit diabetes, bukan. Ada tak sakit ni dalam hati ni? Ada tak? Itulah yang kita kena korbankan kerana Allah. Subhanallah. Sebab cinta Allah tu sangat tinggi nilainya dan sudah menjadi sunnatullah. Setiap yang tinggi nilainya, sukar untuk mendapatnya. Kaca dengan permata. Tentulah sukar nak dapat permata berbanding kaca. Kaca RM2 boleh beli cermin lah. Tapi nak dapat cinta Allah, tentulah banyak pengorbanan yang kita perlu lakukan. Sebab itu dengar ya, mengorbankan untuk mendapat cinta yang lebih utama, perlu mengorbankan cinta yang utama juga. Bukan nak dapat sesuatu yang utama, kita mengorbankan sesuatu yang bersifat pinggiran dan picisan. Ya? Nak dapat cinta Allah, 20 sen letak dekat tabung. Bukan saya mengecilkan amalan, bukan.
Kita ada duit banyak, betul kan? Kita nak dapat cinta Allah, tapi yang kita korban tu sikit saja. Bayangkan kalau kita lihat kadang-kadang tak logik dan sukar untuk kita bayangkan ada manusia yang begini. Siti Aisyah, kalau dia nak korbankan dirham dia ataupun dinar dia ke jalan Allah, dia pakai minyak wangi dulu. Dia pakai minyak wangi dulu pada duit tu. Orang bertanya, kenapa nak bagi pada orang miskin? Sapu minyak wangi dulu duit. Dia kata apa? Sebelum duit tu jatuh ke tangan si miskin, dia melalui redha Allah dulu. Jadi aku nak bagi yang terbaik kepada Allah. Sebab itu, korban Habil diterima berbanding dengan Qabil. Qabil, dia korbankan harta-harta hasil pertanian dia, panen dia, harta pertanian dia yang apa? Yang low class. Yang dia tak suka. Yang best-best punya simpan untuk diri, yang tak ini. Manakala Habil, dia ambil hasil peternakan dia yang terbaik, betul? Sehingga jadi teladan kita. Kalau kita nak korbankan, mesti haiwan itu cukup umur, mesti haiwan tu tak cacat, mesti haiwan tu gemuk, betul? Sebagainya. Itu simbolik. Itu simbolik. Tetapi hakikat sebenarnya, kalau kita nak amal, kalau kita nak serahkan kepada Allah, serahkan yang terbaik. Boleh faham ya? Yang terbaik. Ini penting. Subhanallah. Ya? Jadi, mesti kita buat yang terbaik. Mesti kita korbankan yang terbaik untuk mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menghalang cinta kita? Kalau tidak, semua orang dapat cinta Allah tau. Tapi mesti ada yang menghalang. Cinta mesti ada penghalang. Apa orang ketiga? Kenapa kita selingkuh dalam cinta kepada Allah? Selalu orang guna selingkuh ni, ini apa sekarang ni istilah penyondol. Kan? Siapa yang sondol kita? Apabila kita nak cinta Allah, siapa yang menyondol ni? Kalau kita boleh katakan begitu. Kalau kita nak cinta Allah ni, kita nak kata mengaku cinta Allah, tapi kita selingkuh dengan siapa? Subhanallah. Kalau kita lihat, ya, ada Allah terangkan penghalang-penghalang cinta dia dalam surah Al-Taubah ayat 24. Surah Al-Taubah ayat 24. Inilah yang menyebabkan kita menduakan. Ini yang menyebabkan kita tidak mampu berkorban untuk mendapat cinta pertama dan cinta utama. Pertama, kita baca dia punya terjemahan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, detail Allah sebutkan terperinci satu demi satu. Bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri. Tak apa, anggap ini. Kaum ibu, saya pun juga lupa kadang-kadang. Betul? Saya dulu, dengar saya lencong sikit Saya dulu cukup sinis dengan orang bawa handphone pergi ke masjid. Dia faham Saya letaklah dekat ini, letak ini. Sampai satu ketika isteri saya sakit kuat. Menyebabkan saya perlu untuk tahu keadaan dia. Kalau dia dalam keadaan dia emergency, dia call. Sedang saya di surau di masjid, saya bawa masjid tu handset dan saya tengok letak. Boleh faham Waktu tu baru saya tahu, mungkin orang yang bawa handset dulu tu, dia juga ada masalah yang begitu. Dulu saya tengok orang selalu sangka, sekarang saya tahu. Boleh faham maksud saya Selalu sangka baiklah. Selalu kita offkan handset kita. Tiba hari tu tak off pula. Dah takbir. Dalam hati tu, ya Allah, janganlah bunyi. Tiba-tiba bunyi. Betul tak? Oh, Allah nak uji kita waktu tu. Mungkin kita sangka buruk lah. Kenapa orang ni masuk majlis ilmu pun tak tutup
dia terlupa. Ya, sangka baik selalu, insya-Allah. Ya, selalu kita kata gitu ya dalam hidup kita. Bagi alasan. Kalau kita cinta, kita bagi alasan. Betul kita menerima alasan, bukan memberi alasan. Kita menerima alasan, insya-Allah. Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, serta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maksudnya gini ya, dengar ya. Dia ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 penghalang kita. Mesti kita kenal. Ya. Pertama, bapa kita. Ataupun ibu kita. Sekalilah. Kadang-kadang kita dulu nak menghayati Islam, bapa kita halang, mak kita halang. Ada ya, seperti mana Sa'ad bin Abi Waqqas, dia dihalang oleh ibunya untuk masuk Islam. Sampai ke peringkat Sa'ad bin Abi Waqqas diugut oleh ibunya, kalau kamu tak tukar kepada agama berhala, ibu akan boikot, tak nak makan sampai ibu mati. Pernah kita kena macam tu? Ada? Ya? Sa'ad bin Waqqas kena betul. Ibu takkan makan sampai ibu mati, melainkan kamu tukar agama balik. Agaknya apa jawapan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau ibu ada 100 nyawa, keluar satu sampai 100, saya takkan ubah. Itu menunjukkan dia cinta Allah berbanding bapa dan ibunya. Boleh faham maksud saya? Sekarang kita berdepan dengan ibu kita, tetapi bukanlah kita menentang semua. Kita dengan ibu iakan saja. Kalau bertentangan dengan syariat, kita diam, tak melawan, tapi kita buat apa yang kita rasa betul berdasarkan syariat. Boleh faham Ini. Yang kedua, anak-anak. Ini anak-anak biasalah. Semua kerana anak. Termasuk dalam ni, anak-anak ni cucu. Sebab apa tak boleh pergi majlis ilmu? Tak tahu ni, solat tak tahu macam mana. Jaga cucu. Gitu. Susah nak berpisah dengan cucu. Betul. Kenapa tak pergi haji? Dah semua dah ada dah, kemelengkapan semua dah ada, orang dah ada, harta dah apa. Susahlah, saya tak boleh pisah dengan cucu. Ini anak-anak dan cucu. Seterusnya saudara-saudara kita lah. Takut kita dipulaukan. Kadang-kadang kita nak buat sesuatu, takut saudara-saudara kita dipulaukan. Buat reunion ataupun family. Betul lah kita nak buat atur cara solat berjemaah. Nanti maklum tak boleh tengok. Ini orang ni. Tak payahlah, semayang sendiri-sendiri. Kan? Betul. Boleh faham malam kata kita, malam ni karaoke. Isyak dululah. Karaoke. Karaoke terus ikut. Jadi itulah yang katakan banyak penghalang. Betul ini. Isteri atau suami. Ni biasalah selalu. Suami, isteri. Orang perempuan makin berusia, dia makin dekat dengan kerohanian. Sebab tu majlis ilmu ramai orang perempuan. Orang lelaki, kalau dia tak ada pendidikan awal, dia tidak betul menghayati Islam, makin ke hujung dia makin melencong. Sebab dia dah menikmati hasil usaha dia selama ini. Dan waktu tu dia mengalami muda yang kedua. Muda, orang lelaki ni 18, satu, itu muda sekali, 40 sekali, lepas tu 60 sekali. Jaga itu. Kalau tak ada betul-betul, waktu yang itu dia jadi. Kaum keluarga tadi, harta benda lah. Sekarang kita tengok, semua orang nak berebut, betul? Jual barang, betul? Tengoklah. Kita tengok promosi-promosi dalam media sosial, gadai maruah, betul? Gadai ini apa gini, boleh buat macam-macam. Dulu kita nampak orang pakai tudung, ni kita hormat. 19
70-an akhir, 74, waktu tu kebangkitan Islam. Orang pakai scarf pun dulu, kualiti dia tinggi tau. Sekarang orang pakai tudung, boleh cerita tentang ubat kuat, boleh cerita tentang apa, minta maaf hubungan antara suami isteri, pakai tudung ni. Mana maruah? Kenapa? Nak kejar like, nak kejar subscriber. Betul? Nak apa? Nak dapat duit. Betul? Ini. Kemudian perniagaan tadi. Dan rumah-rumah yang disukai, rumah-rumah kita, menyebabkan kita tilam empuk di rumah, cushion yang empuk di rumah. Mana kita datang masjid kadang-kadang, gitu. Jadi sebab itu, subhanallah, inilah masa kita korbankan. Akhir sekali, saya tidak kata yang 8 ini boleh jadi pertentangan, tidak. Yang 8 ini kita letakkan tempat kedua dan tempat ketiga. Ingat lagi tak yang awal saya kata? Kan nombor 1 apa dia? Cinta Allah. Cinta nombor 2, cinta manusia yang mencintai Allah. Cinta kerana Allah. Betul? Yang ketiga, cinta apa? Cinta segala sesuatu yang boleh membawa cinta Allah. Mari kita letak 8 ni di tempat yang nombor 2 ataupun nombor 3. Boleh faham maksud saya? Bukan artinya bila cinta Allah buang suami, bila cinta Allah tak guna harta, bila cinta Allah tinggal rumah. Bukan. Bab macam ni. Cinta bapa kerana Allah, doakan dia. Cinta ibu kerana Allah, doakan dia. Patuhi. Cinta anak-anak, didik anak jadi anak yang soleh, anak soleha. Dapat juga cinta kerana Allah. Harta perniagaan, keluarkan zakat. Banyak sangat, keluarkan hibah. Banyak sangat lagi, buat wakaf. Harta perniagaan, jadi segala sesuatu yang boleh membawa cinta Allah. Boleh faham ya? Rumah tadi macam mana? Rumah tadi letakkan tempat 1 ke 2 ke 3 rumah. Letak tempat yang nombor 3, iaitu segala sesuatu yang boleh membawa cinta kepada Allah. Rumah kita jadikan baiti jannati. Rumah kita ada tempat untuk kita beribadah kepada Allah. Rumah kita tempat menerima tetamu. Sebab rumah ni kalau tak terima tetamu, kata hukama, dia akan terima doktor. Itu je. Rumah kita kalau tidak rajin menerima tetamu, akan didatangi oleh doktor. Boleh faham? Tetamu datang bawa rahmat, pulang bawa berkat. Antara rahmat dan berkat ialah kesihatan. Kalau kita tak suka pada tetamu datang, yang datang penyakit, itu doktor datang. Boleh faham? Ini penting. Selalu buat masak-masak, makan-makan. Tadi kata dalam ini, rumah-rumah itu boleh menghalang, betul tak? Sekarang kita tukar. Kita letakkan semua tu tempat nombor 2, nombor 3. Jadi situlah yang saya mulakan tadi. Doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita minta cinta Allah. Tu yang pertama dan utama. Yang kedua, kita minta cinta manusia yang mencintai Allah. Bawa ayah kita, bawa ibu kita, anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, letakkan di tempat kedua. Dan cinta segala sesuatu tu, bawa rumah kita, perniagaan kita, karier kita, kerja kita ke tempat yang ketiga. Tidak timbul dikotomi. Dikotomi tahu, pertentangan. Nak cinta Allah ke cinta makhluk? Tak. Cinta Allah kita utamakan, pada masa yang sama kita mencintai makhluk kerana Allah. Boleh faham Itu juga termasuk cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, mudah-mudahan insya-Allah siapa yang tahun ni saya harap semua berkorbanlah buat korban dan hayati betul-betul makna korban tadi itu insya-Allah. Dan saya memohon ampunan maaf pada kali ini insya-Allah saya akan mengerjakan haji pada 12 hari bulan ini saya akan melepas. Saya mohon ampunan maaf dan doa yang paling penting daripada ibu-ibu, kakak-kakak dan adik-adik semua. Mudah-mudahan haji kali ini mabrur, insya-Allah dapat memberi kebaikan lagi kepada diri dan masyarakat, insya-Allah. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.